Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan kepada anda hasil kertas kerja kami, iaitu kritikan falsafah moral dalam pelaksanaan hukuman mati. Kami akan menerangkan kepada anda objektif kertas kerja kami, sedikit sejarah hukuman mati dalam sistem undang-undang di Malaysia, hubungan enlightenment dengan pemansuhan hukuman mati, kritik falsafah moral barat dalam pelaksanaan hukuman mati, falsafah moral hukuman mati dalam Islam, kesimpulan dan juga cadangan. Objektif. Apakah objektif kami melakukan kertas kerja ini? Objektif kertas kerja ini adalah untuk menilai semula secara kritikal falsafah moral dan rasional yang menjadi asas di sebalik gerakan pemansuhan hukuman mati dari sudut falsafah moral barat dan juga falsafah moral Islam. Sedikit sejarah hukuman mati dalam sistem undang-undang di Malaysia. Hukuman mati di Malaysia dalam konteks undang-undang moden bermula pada zaman pemerintahan British dan asalnya dikenakan untuk kesalahan membunuh. Walaupun Akta Dadah Berbahaya diperkenalkan oleh British pada 1992 untuk memerangi ancaman dadah, akta ini tidak membawa kepada hukuman mati sehinggalah pada tahun 1975 dan ianya menjadi mandatori pada tahun 1983. Gerakan pemansuhan yang lebih kuat bermula sekitar tahun 2010 di kalangan organisasi masyarakat sivil dan ahli politik. Kempen Save Vui Kong menyaksikan lebih 109,346 tanda tangan berjaya dikumpul dan dihantar ke Istana Negara berserta petisyen keampunan. Gerakan ini disokong oleh ahli-ahli politik seperti Menteri Undang-Undang ketika itu, Nazri Aziz, dan juga ia mendapat sokongan Suakam. Walaupun gerakan ini nampak dominan di media arus perdana, ianya juga ditentang oleh ramai pihak termasuk keluarga mangsa bunuh dan masyarakat konservatif di Malaysia. Setakat ini terdapat 32 jenis kesalahan yang boleh dihukum mati dan 11 kesalahan boleh dihukum mati mandatori. Dalam sistem perundangan di Malaysia, pesalah akan menghadapi beberapa peringkat perbicaraan terlebih dahulu sebelum dijatuhi hukuman. Setelah tertuduh didapati bersalah, maka satu rayuan pengampunan akan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Sultan tertakluk di mana kesalahan tersebut dilakukan. Antara kes hukuman gantung yang terkenal di Malaysia ialah Barlow and Chambers, iaitu warga negara British dan Australia yang didapati bersalah memiliki heroin. Selain itu, Botak Chin dan Mona Fendi merupakan antara kes hukuman gantung yang terkenal di Malaysia. Dan saya akan meneruskan dengan hubungan era Enlightenment dengan gerakan pemansuhan hukuman mati. Era Enlightenment merupakan suatu zaman di Eropah sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18. Dan zaman ini dipengaruhi oleh pemikiran berdasarkan rasional akal semata-mata. Dan pemikiran ini akhirnya membentuk falsafah pemikiran moden seperti falsafah sekular dan falsafah liberal. Hasil kerja Isaac Newton contohnya seperti Principia Mathematica merupakan kemuncak revolusi sains dan dianggap permulaan kepada era Enlightenment. Masyarakat didedahkan dengan pemikiran yang menekankan aturan sains dan scientific method dan semakin mempersoal peranan agama iaitu gereja pada masa itu dan juga institusi diraja. Ini kerana mereka dianggap punca kesengsaraan dan kerosakan. Gereja dan istana merupakan pemain utama dalam 30 Years War yang mendatangkan kerosakan dan kesengsaraan kepada masyarakat Eropah pada waktu itu. Ini dapat dilihat dalam penulisan ahli falsafah masyhur zaman itu iaitu Immanuel Kant dalam karyanya bertajuk Answering the Question What is Enlightenment, di mana dia mengungkapkan ungkapan masyhur Sapere Aude, iaitu bermaksud berani menggunakan akal sebagai galakan untuk mempersoal pengaruh pihak gereja dan istana yang bersifat dogma. Antara doktrin yang menjadi batu asas kepada falsafah moral era Enlightenment adalah pemisahan gereja dan kerajaan atau sekular, hak kebebasan individu dan kebebasan bersuara. Cesare Bonacena di Beccaria, lahir 1738, mati 1794. Merupakan seorang tokoh ahli falsafah Itali di zaman Enlightenment. Hasil kerjanya yang masyhur adalah On Crimes and Punishment yang dihasilkan pada tahun 1764. Risalah itu yang mengutuk siksaan dan hukuman mati
merupakan hasil kerja yang menjadi asas kepada bidang falsafah hukuman jenayah atau penologi yang akhirnya bercambah menjadi bidang falsafah hukuman jenayah kontemporari. Risalahnya tersebar di seluruh dunia termasuk di Perancis, England dan Amerika Syarikat. Ia juga mempengaruhi tokoh-tokoh bapa penubuhan Amerika Syarikat seperti John Adams dan Thomas Jefferson. Negara-negara ini pula seperti yang dilihat dalam sejarah telah mengembangkan kuasa dan hegemoni mereka ke seluruh dunia melalui penjajahan dan secara tidak langsung mengeksport pengaruh pemikiran ini ke seluruh dunia. Di dalam keadaan inilah falsafah moral dalam pemansuhan hukuman mati kontemporari mula terbentuk. Hujah dalam pemansuhan hukuman mati yang pertama ialah ethical formalism. Ethical formalism ialah suatu teori etika yang mengatakan nilai moral itu ditentukan dari sudut logik atau mantik semata-mata. Ia dipelopori oleh ahli falsafah terkenal Immanuel Kant. Secara mudahnya, hujah golongan yang berpegang pada teori ini ialah jika sesuatu itu salah, maka ianya sentiasa salah. Nilai moral menurut teori ini adalah binary tanpa mengambil kira faktor pengurangan seperti konteks dan darurat. Hujahnya berbunyi begini. Premis 1. Jika tindakan membunuh itu salah, maka ianya sentiasa salah. Premis 2. Hukuman mati ialah tindakan membunuh. Kesimpulan, maka hukuman mati sentiasa salah. Ini adalah suatu hujahan yang sah tapi agak lemah. Menggunakan hujah yang sama, jika perbuatan membunuh itu salah tanpa syarat, maka membunuh demi mempertahankan diri dari ancaman yang tidak mahu berhenti juga adalah salah. Peperangan mempertahankan tanah air juga boleh dianggap salah. Hakikatnya, realiti kehidupan ialah pada setengah masa, perkara yang dianggap salah secara objektif juga boleh menjadi betul jika mengambil kira faktor seperti yang sudah disebut. Jika digantikan perkataan membunuh dengan perkataan seperti menculik, mengurung atau memperhamba, ia juga akan membawa kepada kesimpulan yang sama. Contohnya, hujah itu boleh disusun menjadi premis 1. Jika tindakan mengurung seseorang tanpa rela itu salah, maka ianya sentiasa salah. Hukuman penjara ialah tindakan mengurung seseorang tanpa rela, maka kesimpulannya hukuman penjara adalah sentiasa salah. Dapat diperhatikan yang mantik yang sama akan menjadikan hukuman alternatif iaitu hukuman penjara juga menjadi salah, bukan sahaja hukuman bunuh. Maka dengan menggunakan hujah ini secara konsisten akan mengakibatkan sistem hukuman jenayah akan terhakis secara perlahan-lahan. Ini dibuktikan dengan pemansuhan hukuman penjara sepanjang hayat melalui falsafah hukuman jenayah moden yang dikatakan lebih bersifat memulihkan. Ini menunjukkan hakikat falsafah yang lebih ampuh dalam perkara ini adalah nilai moral itu objektif tetapi tidak mutlak. Ada kalanya sesuatu yang secara objektifnya adalah salah boleh menjadi betul pada situasi atau konteks tertentu. Contohnya, seseorang yang mempertahankan nyawa berhak membunuh jika itu adalah pilihan terakhir yang akan menghentikan pelanggaran terhadap dirinya dan haknya. Ia berbeza dengan orang yang membunuh untuk mengambil hak orang lain secara salah. Tindakan seperti perang mempertahankan negara dan tanah air juga tidak salah, dan ini dibuktikan dengan sokongan negara-negara yang menggunakan hujah ini untuk mengharamkan hukuman mati di negara mereka tetapi menyokong tindakan perang, contohnya seperti France dan United Kingdom. Bukti dan hujah di atas menunjukkan yang teori ethical formalism sebagai hujah memansuhkan hukuman mati paling tidak boleh dipersoalkan kerana ianya adalah satu hujah yang sah tetapi lemah. Hujah kedua yang akan dikritik ialah hak untuk hidup. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia untuk hidup, maka ia mesti dihapuskan. Hujah hak untuk hidup atau right to life ini dipopularkan oleh ahli falsafah zaman Enlightenment terkenal iaitu John Locke dalam karyanya seperti Two Treatises of the Government dan A Letter Concerning Toleration. Antara lain, ianya mengatakan yang sistem bermasyarakat yang mengawal hubungan antara kerajaan dan rakyatnya atau kontrak sosial wujud untuk melindungi hak-hak semula jadi atau natural rights seorang manusia iaitu nyawa, kebebasan dan harta atau life, liberty and estate. Hujah ini sangat popular dan berpengaruh sehingga ianya dikatakan mempengaruhi bapa penubuhan Amerika Syarikat, Thomas Jefferson, untuk memasukkan satu versi pernyataan ini dalam perlembagaan Amerika.
Hujah ini juga digunakan oleh pendukung pemalsuan hukuman mati seperti United Nations dan Amnesty International Organisation untuk menyokong agenda mereka. Baik, hujah ini boleh disusun semula seperti berikut. Premis 1. Apa-apa tindakan yang menafikan hak asasi untuk hidup, maka ianya adalah salah. Premis kedua, hukuman mati menafikan hak asasi untuk hidup. Kesimpulan, maka hukuman mati adalah salah. Hujah ini adalah satu hujah yang sah dari segi bentuknya, tetapi kekuatan hujah ini dalam konteks pemalsuan hukuman perlu diuji. Melihat pada premis 1, jika hak untuk hidup itu ialah hak asasi untuk manusia, maka hak kebebasan juga satu hak asasi manusia. Maka dengan menggunakan bentuk hujah yang sama, hukuman alternatif seperti penjara juga merupakan satu penafian hak asasi dan patut dimasukkan. Maka dengan hujah ini tidak hairan selepas hukuman mati mandatori dimansuhkan di Malaysia, hujah yang sama akan digunakan untuk memansuhkan hukuman mati secara mutlak. Seterusnya dari itu, hukuman penjara sepanjang hayat juga akan mahu dimansuhkan oleh para pendukung hujah ini. Malah lanjutan dari hujah ini telah ada pihak yang mula mengetengahkan idea yang sistem penjara juga perlu dimansuhkan. Apa yang tersirat dan tidak terlihat di sebalik hujah ini ialah definisi hak semula jadi atau asasi ialah hak-hak yang bersifat mutlak tanpa syarat pada mereka. Ini adalah satu konsep yang tidak rasional dan akan menghancurkan struktur kehidupan manusia yang memerlukan keadilan dan keseimbangan. Setiap tindakan mestilah ada pertimbangannya. Hakikatnya, hukuman jenayah secara teknikalnya adalah satu penafian hak asasi manusia kerana itu merupakan tujuan utamanya. Jika seseorang itu menafikan hak asasi orang lain dalam masyarakat, maka untuk memastikan keseimbangan dan keadilan, maka hak asasinya juga berhak ditarik secara adil dan setimpal. Sistem undang-undang dan hukuman jenayah termasuk hukuman penjara dan hukuman mati adalah terjemahan idea keadilan ini. Jika perkara ini tidak dilakukan atas hak asasi mutlak untuk hidup dan lain-lain, maka masyarakat akan jatuh ke lembah huru-hara dan kebinasaan kerana konsep keadilan tidak dapat diterjemah ke kehidupan dan undang-undang menjadi kosong tanpa makna. Manusia bebas melakukan apa sahaja dan hidup dengan undang-undang rimba. Yang kuat akan menang. Adalah menarik juga untuk diperhatikan golongan yang sama yang mendukung hujah ini adalah orang yang sama yang menyokong gerakan hak pengguguran secara mutlak atas alasan hak kebebasan individu, seksualiti dan autonomi. Maka adakah kebebasan individu, seksualiti dan autonomi adalah lebih berharga dari hak untuk hidup? Bukankah bayi yang tidak bersalah juga mempunyai hak untuk hidup? Malah jika dijadikan kesalahan sebagai pengukur kelayakan untuk hidup atau mati, maka bukankah bayi yang tidak bersalah yang paling layak untuk hidup? Ini jelas menunjukkan hujah ini bukanlah didukung atas dasar hak suci manusia untuk hidup, tetapi sebenarnya berpunca dari cara pandang hidup liberal yang bermasalah, di mana hak mutlak individu untuk menurut nafsunya adalah perkara yang paling penting, perlu diperjuangkan dan dipertahankan tanpa mengira harganya. Hujah yang ketiga yang akan dikritik ialah hujah pencegahan tak berkesan. Salah satu hujah paling utama yang paling digemari oleh pendukung pemalsuan hukuman mati ialah bukti empirikal kajian menunjukkan ancaman hukuman mati adalah tidak berkesan dalam tujuan pencegahan. Mereka yang memihak kepada hujah ini akan memetik hasil penyelidikan yang menyokong pendapat mereka. Tambahan lagi, ahli falsafah seperti Cesare Beccaria mencadangkan teori bahawa hukuman yang bersifat lebih lama dan perit seperti penjara adalah lebih berkesan kepada minda manusia berbanding hukuman mati yang berakhir lebih cepat dan pantas dan mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan jenayah. Ilmu empirikal adalah satu ilmu di mana manusia cuba membuat kesimpulan dari sejumlah pemerhatian yang dikumpul. Oleh itu, secara semula jadinya, pemerhatian adalah terhad, maka kesimpulan dari pemerhatian yang terhad juga adalah terhad. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan ia adalah satu kaedah induktif yang dapat memberi kesimpulan yang mempunyai kebarangkalian tinggi untuk menjadi benar.
terdapat keputusan kajian empirikal yang menggambarkan bahawa hukuman mati sebagai langkah pencegahan yang tidak berkesan. Oleh itu adalah penting untuk menunjukkan bahawa keputusan kajian empirikal yang menunjukkan hukuman mati sebagai langkah pencegahan berkesan juga adalah banyak. Malah tidak keterlaluan dikatakan ianya adalah sekurang-kurangnya sama banyak atau lebih dari penyelidikan yang menunjukkan hukuman mati sebagai pencegahan yang tidak berkesan. Dan ini boleh dilihat dalam kajian-kajian yang diberikan dalam kertas kerja kami. Walau bagaimanapun, keputusan kajian-kajian seperti ini kurang diketengahkan. Teori yang dicadangkan oleh ahli falsafah seperti Cesare Beccaria bahawa hukuman penjara yang lebih panjang dan perit lebih berkesan dalam pencegahan jenayah juga boleh dipersoal melalui mantik akal. Hujahnya ialah, jika benar hukuman penjara lebih memberi kesan dari hukuman mati, maka banduan akhir tidak akan merayu. Realiti banduan akhir menunjukkan bahawa banduan yang menanti hukuman mati sentiasa memilih untuk hidup. Statistik dari rayuan banduan akhir Julai 2019 menunjukkan 1,298 jumlah banduan yang dikenakan hukuman mati. 475 daripadanya masih merayu di peringkat Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan, dan 823 daripada mereka yang sudah melepasi merayu kepada Mahkamah Rayuan atau Persekutuan akan merayu kepada lembaga pengampunan, dan kosong banduan yang tidak merayu. Maka jika hukuman penjara lebih memberi kesan seperti yang dihujahkan, sudah tentu seseorang yang dijatuhkan hukuman mati tidak akan merayu kerana mati itu lebih mudah diterima menurut mereka. Hakikatnya manusia yang waras akalnya sentiasa faham dan mengakui yang mati itu adalah perkara yang paling menakutkan dan memberi kesan. Sebagai tambahan, dapat diperhatikan data empirikal terbaru juga menunjukkan kesan hukuman penjara sebagai langkah pencegahan adalah hampir tidak wujud. Maka menurut jalur pemikiran yang sama, bukankah sistem penjara juga harus dimansuhkan? Sudah tentu tidak. Kerana apa-apa sistem hukuman seperti penjara dan hukuman mati hanyalah satu dari bahagian kecil yang diperlukan untuk pencegahan jenayah secara holistik dan berkesan. Bahagian yang lain yang perlu ditingkatkan adalah sosioekonomi, tahap pendidikan, kecekapan dan keberkesanan sistem perundangan, dan mengurangkan tahap pengangguran. Program bantuan sosial seperti bantuan kesihatan mental, pemulihan dadah, bantuan kerjaya dan langkah pencegahan jenayah komuniti juga perlu diperkasa. Semua perkara ini termasuk sistem hukuman perlu disinergikan untuk mencegah jenayah dalam masyarakat dengan lebih berkesan. Hujah keempat yang akan dikritik ialah hujah hukuman mati bersifat dendam. Hujah ini membayangkan dengan membenarkan hukuman mati dijalankan, sistem perundangan secara tidak langsung menggalakkan kepuasan peribadi dalam hukuman dan memberikan gambaran yang hukuman itu cuma sebagai alat untuk melunaskan dendam. Pertama sekali, perlu diketahui dari segi teori hukuman, keadilan dan balas dendam adalah sangat serupa. Dari segi punca, kedua-duanya adalah sama. Adalah semula jadi apabila hak seseorang itu dilanggar, maka prinsip keadilan atau dendam mewajibkan yang pesalah itu juga diambil haknya. Oleh itu, dari satu sudut, keinginan untuk melunaskan dendam itu adalah satu keinginan yang semula jadi, sama seperti keinginan kepada keadilan. Dan ini terdapat pada manusia yang sihat akalnya. They kill, burn my mother. When they kill, is he thinking about this lady have 6 kids in the home that waiting for her? If someone in my shoe, they're also asking eye for an eye. Ini juga terbukti dengan kajian-kajian yang mendapati manusia mendapat kebahagiaan apabila mereka dapat menghukum kesalahan yang dilakukan ke atas mereka. Maka apa yang membezakan keadilan dengan konsep dendam adalah pembalasan yang adil, tidak bersifat peribadi, iaitu menghukum atas dasar tindakan bukan sosok peribadi. Dan ianya mempunyai batasan, tidak melibatkan kepuasan peribadi
dan dijalankan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Maka untuk membuktikan hukuman mati adalah alat balas dendam, perlu dibuktikan yang hukuman mati itu dijalankan secara peribadi, tidak mempunyai batasan, melibatkan kepuasan peribadi dan tidak mempunyai peraturan dan prosedur yang tetap. Dalam konteks hidup bermasyarakat, ahli masyarakat secara tidak langsung telah membuat satu kontrak sosial dengan sang penguasa. Ahli masyarakat membayar cukai dan bersetuju untuk menyerahkan kebebasan mutlak mereka dengan bersetuju untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan sebagai jaminan yang hak mereka dalam masyarakat juga dijaga dan dibela oleh sang penguasa. Maka dengan itu, perbuatan balas dendam secara peribadi tidak perlu dilakukan dan diserahkan kepada pihak penguasa. Oleh itu, hukuman yang setimpal seperti contoh hukuman mati bagi kesalahan bunuh adalah suatu yang perlu dilakukan bagi menjamin hak ahli masyarakat dalam konteks sosial. Apabila hukuman mati diserahkan kepada penguasa, maka ia berhenti menjadi alat melunaskan dendam. Ianya terjadi kerana pertama, hukuman yang dikenakan adalah sebahagian dari peraturan yang terpakai kepada semua orang dalam masyarakat. Maka ianya bergantung pada kesalahan dan tidak bersifat peribadi. Yang kedua, ianya mempunyai batasan yang ditetapkan oleh penguasa untuk semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, ianya dilaksanakan oleh penguasa bagi pihak mangsa. Jadi tiada kepuasan peribadi dari menjalankan hukuman. Yang keempat, peraturan dan prosedur yang seragam diguna pakai untuk semua ahli masyarakat bermula dari pendakwaan hingga kesabitan. Kesemua faktor di atas menidakkan hujah hukuman mati itu bersifat membalas dendam dan bukan pembalasan yang adil. Kehadiran sistem undang-undang dan mahkamah menunjukkan sesuatu hukuman itu adalah sangat berbeza dengan dendam, kerana pelakuan dendam berlaku di luar rangka undang-undang dan mahkamah. Sebagai tambahan, jika sesuatu hukuman dianggap bersifat dendam kerana berpotensi memberi kepuasan peribadi, maka bukankah hukuman penjara atau apa sahaja jenis hukuman berpotensi memberi kepuasan peribadi? Maka tidak hairanlah jika suatu hari nanti sistem hukuman undang-undang akan dihakis sehingga hilang nilai keadilannya. Hujah yang kelima yang akan dikritik ialah hukuman mati bersifat berlebihan. Hujah ini menyatakan untuk bersikap adil, hukuman yang dikenakan oleh masyarakat tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk menghindar jenayah. Ini kerana jika hukuman melebihi apa yang diperlukan, ia akan melanggar kontrak sosial dan mengakibatkan timbul rasa tidak puas hati masyarakat. Hujah ini mengecilkan skop hukuman kepada tindakan menghindar semata-mata. Tujuan menghindar ini cuma satu skop kecil dalam teori retributive justice atau keadilan bersifat pembalasan. Antara tujuan lain yang diambil kira ialah yang pertama, untuk menterjemah semangat pembalasan setimpal dari masyarakat ke dalam sistem undang-undang. Ini akan mengelakkan kejadian balas dendam peribadi di luar lunas undang-undang dalam masyarakat. Yang kedua, ianya menggalakkan solidariti sosial dalam menegakkan keadilan. Yang ketiga, untuk mengelakkan keadaan di mana ahli masyarakat yang mahu patuh pada undang-undang menjadi kecewa dan putus asa dengan sistem keadilan dan tidak lagi mahu mematuhi. Kawan-kawan saya kami dah anggap dia mati. Tapi kalau hukuman di Malaysia ni dimansuhkan, hukuman mati dah tak ada. Buat jahat macam mana pun hukuman mati tak ada. Boleh bebas, boleh balik. Kan? Kami pun boleh bunuh dia juga macam tu. Dan ini menunjukkan yang hukuman undang-undang tidak boleh dipandang dari sudut penghindaran semata-mata. Sistem keadilan adalah proksi kepada masyarakat atau wakil kepada masyarakat dalam melaksanakan keadilan. Ketakutan kepada suatu sifat berlebihan dari satu sudut kecil yang menghalang dari memberikan hukuman yang setimpal akan membuatkan masyarakat memandang sistem perundangan sebagai culas dalam membela hak mangsa dan akan mengembalikan kewujudan elemen masyarakat yang tidak diingini seperti pelaku-pelaku dendam. Ini kerana masyarakat tidak lagi menghormati sistem undang-undang kerana dianggap tidak lagi mendukung aspirasi keadilan dalam masyarakat dan terlalu bersahaja dalam bertindak bagi pihak mangsa.
Satu lagi sudut yang boleh diambil kira ialah hukuman sebagai langkah menghilangkan keupayaan pelaku untuk mengulangi kesalahannya. Dari sudut ini, jenayah seperti membunuh, hukuman bunuh adalah satu hukuman yang paling berkesan berbanding hukuman lain. Ianya setimpal dan berkesan dalam menghilangkan keupayaan pelaku untuk mengulangi kesalahannya. Ini kerana ada pesalah yang menganggap risiko hukuman penjara seumur hidup atau maksimum 20 hingga 30 tahun adalah risiko yang berbaloi untuk melakukan dan mengulangi jenayahannya itu. Kesimpulannya, kritikan hujah ini ialah hukuman mati tidak boleh dinilai dari satu sudut yang sempit seperti penghindaran semata-mata. Ianya harus mengambil kira faktor-faktor lain seperti keadilan pembalasan dan menghilangkan keupayaan untuk menilai sama ada hukuman itu boleh dianggap berlebihan atau tidak. Hujah yang terakhir yang akan dikritik ialah hujah pelaksanaan tidak adil. Hujah ini membayangkan yang hukuman mati perlu dimasukkan kerana pelaksanaannya tidak adil. Ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan hukuman mati lebih banyak dijalankan kepada golongan terpencil secara sosioekonomi dan pendidikan. Hukuman mati juga perlu dimasukkan kerana adanya keraguan dalam keberkesanan sistem perundangan dalam pembicaraan dan menjatuhkan hukuman. Masalah utama kepada hujah ini adalah ianya merupakan satu kritikan kepada masalah pelaksanaan suatu hukuman dan bukan kepada isi hukuman itu sendiri. Hujahnya bersifat induktif dan boleh disusun ke bentuk berikut. Premis pertama, data menunjukkan majoriti golongan yang terkesan kepada hukuman mati adalah golongan yang terpencil dari segi sosioekonomi dan pendidikan. Premis kedua, peluang golongan terpencil untuk mendapatkan bantuan guaman adalah terhad. Maka kesimpulannya, pelaksanaan hukuman mati adalah tidak adil kerana akan memberi kesan yang lebih kepada golongan terpencil dari segi sosioekonomi dan pendidikan. Hujah ini pada permukaannya nampak meyakinkan, tapi implikasinya adalah sesuatu yang boleh dipersoal. Jika benar keadilan dalam pelaksanaan pembicaraan dan sistem hukuman cukup meragukan hingga hukuman mati patut dimasukkan, maka bukankah sistem yang sama juga yang menjatuhkan hukuman alternatif iaitu penjara kepada para pesalah? Maka jika benar keraguan ini melayakkan hukuman mati untuk dimasukkan, bukankah itu bermaksud hukuman alternatif seperti penjara juga layak dimasukkan? Data menunjukkan yang masalah pelaksanaan ini juga wujud dalam pelaksanaan hukuman alternatif seperti hukuman penjara. Maka adakah pemansuhan bentuk hukuman itu sendiri akan menyelesaikan isu ini? Penyelesaian kepada masalah ini adalah dengan mengatasi masalah pokok yang terjadi seperti faktor sosioekonomi, pendidikan dan peluang bantuan guaman. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan dengan risiko pelaksanaan yang tidak adil, hukuman mati perlulah dimasukkan kerana hukuman mati adalah suatu hukuman yang tidak dapat dibatalkan sekiranya ianya telah dilaksanakan. Maka dengan jalur pemikiran yang sama, adakah apabila seseorang itu telah dipenjara seumur hidup sehingga di mama usia, adakah masa dapat diundur kembali kepada tertuduh apabila hukuman itu dibatalkan? Adakah semua masa bersama keluarga, melihat anak-anak membesar, menjaga ibu bapa yang telah berusia dapat dikembalikan? Apakah persepsi masyarakat terhadap tertuduh boleh dipulihkan kepada tahap sebelum dijatuhkan hukuman penjara secara salah? Maka dengan jalur pemikiran yang sama, bukankah hukuman penjara juga patut dimasukkan? Jelas hujah ini adalah salah kerana ianya adalah masalah dalam pelaksanaan dan bukan inti hukuman itu sendiri. Tindakan memansuhkan hukuman mati secara terus kerana faktor pelaksanaan adalah ibarat nyamuk seekor habis kelambu dibakar. Dalam menangani masalah jenayah, faktor sosial harus berjalan seiring dengan sistem perundangan dan hukuman yang serius supaya keduanya saling menyokong untuk memberi penyelesaian yang ampuh dan menyeluruh. Islam merupakan sebuah agama yang sangat mementingkan kepentingan sebuah kehidupan dan nyawa yang mentadbirnya. Islam juga menetapkan bahawa kesalahan atau jenayah adalah suatu perkara yang harus dihukum kerana ia melanggar hak manusia, hak makhluk-makhluk yang lain serta hak Allah kepada hamba-Nya secara khususnya.
Seperkara begitu, Islam melihat nyawa itu bukanlah hak sepenuhnya sesebuah insan yang bergelar manusia, kerana manusia itu tidak lain hanyalah hamba yang hina di sisi penciptanya, yakni Allah SWT. Manusia juga pada asasnya tidak mempunyai hak ke atas nyawa sendiri, apatah lagi terhadap nyawa insan yang lain. Dan berkaitan dengan hal ini, syariat telah menggariskan berbagai hukuman yang telah termaktub di dalam Al-Quran, yang mana telah dibahagikan kepada 3 komponen, yakni hudud, qisas dan juga takzir. Dalam perundangan jenayah Islam, hukuman yang bersifat fizikal seperti hukuman mati adalah option yang paling hujung dan akhir. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahawa sungguhnya rahmat Allah itu datang kepada makhluknya melalui hudud. Sudah semestinya menghukum seseorang itu tidak lain hanyalah kerana dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan hukuman itu juga objektifnya tiadalah lain selain untuk memberi rahmat dan kebaikan kepada mereka. Seperti mana seseorang tabib yang mengubati seseorang yang jatuh sakit, begitulah analoginya. Secara asasnya, Islam sangat mementingkan sebab sesuatu perkara itu dilakukan, dan pelaksanaan sesuatu itu mestilah berhikmah dan bersebab. Oleh hal yang demikian, ulama-ulama fiqh telah merumuskan sebuah kaedah untuk menentukan matlamat dan sebab hukuman itu diharuskan di dalam Islam, iaitu kaedah maqasid syariah. Menurut pandangan ulama, maqasid syariah adalah objektif atau sesuatu yang tersirat atau rahsia atau makna yang diputuskan sesebuah hukum, sama ada khusus ataupun umum, demi kebaikan insan, dunia dan juga akhirat. Ia juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, yang bermaksud, kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam. Di dalam aspek maqasid syariah, terdapat 5 aspek yang dilihat dan dipelihara. Keutamaan yang mengikut hierarki. Namun, hierarki ini boleh berubah mengikut keadaan dan tempat sesuai dengan kaedah maqasid syariah sendiri, yang merupakan alat kaedah yang untuk memudahkan insan di dunia dan juga di akhirat. Ianya adalah yang pertama, hifz ad-din, yakni pemeliharaan agama. Yang kedua, hifz al-nafs, pemeliharaan jiwa. Dan yang ketiga, hifz al-aql, iaitu pemeliharaan akal. Hifz al-nafs, pemeliharaan keturunan, dan hifz al-mal, pemeliharaan harta. Adapun Islam itu agama yang sangat menjaga kepentingan nyawa seseorang insan. Hukuman-hukuman yang memperuntukkan hukuman mati juga tersurat kepentingannya mencakupi aspek hifz al-nafs, tidak kepada pelaku jenayah tersebut, tetapi kepada nyawa masyarakat lain secara amnya. Hal ini adalah bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang bermaksud, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Selain itu, hukuman mati juga dalam Islam berperanan dalam menjadikan sesebuah masyarakat itu baik dari segi lahiriah dan juga batiniah. Hal ini kerana hukuman mati di dalam Islam adalah dituntut untuk dilakukan di khalayak ramai atau di tempat yang boleh disaksikan oleh masyarakat setempat. Hukuman-hukuman mati yang memperuntukkan hukuman pancung, yakni memotong kepala, rejam, berlontar batu kepada pesalah sehingga mati, dan lain-lain kaedah hendaklah disaksikan masyarakat yang berada di tempat itu semasa dilaksanakan. Perkara ini secara tidak langsung melahirkan perasaan gerun kepada masyarakat yang lainnya untuk melakukan kesalahan jenayah yang sama, dan ia menuntaskan masyarakat yang lebih aman, tenteram daripada kesalahan jenayah yang berat ini. Pensyariatan hukuman mati dilaksanakan di hadapan masyarakat sebagai pelajaran kepada yang lainnya adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yunus
ayat 57 yang bermaksud, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuhan bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Islam secara amnya sangat memandang tinggi kemuliaan maruah, harta, akal, nyawa dan agama, seperti mana yang telah digariskan oleh ulama' di dalam kaedah maqasid syariah. Hal yang demikian bermakna untuk menjatuhkan sesebuah hukuman, khususnya hukuman mati yang mandatori, pelbagai aspek serta sebab diambil kira sebelum pelaksanaannya dibolehkan ke atas pesalah. Undang-undang Islam seperti yang dinyatakan di dalam pendahuluan terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu yang merangkumi pelbagai kesalahan, iaitu yang pertama, hudud, yakni kesalahan yang berkait hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, seperti mana yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Jenayah-jenayah yang terkait dalam hudud ini adalah kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Kesalahan yang termasuk dalam jenayah hudud ini adalah zina, qazaf, minum arak, hirabah, mencuri dan juga murtad. Yang kedua, qisas dan diyat, yakni hukuman yang berkait hak manusia atau individu mangsa atau kaum keluarga kepada pesalah. Setelah perbicaraan selesai, hakim perlu mengenal pasti sama ada seseorang pesalah itu bersalah kerana membunuh atau tidak, dan kaum keluarga mangsa boleh memutuskan untuk meneruskan qisas, yakni bunuh pesalah, atau menukarkannya dengan diyat, yakni pampasan ganti rugi, atau memaafkannya. Kesalahan yang termasuk dalam qisas ini adalah membunuh dan mencederakan anggota badan. Ta'zir, yakni hukuman selain daripada jenayah hudud dan qisas. Hukuman yang berkaitan kesalahan ta'zir ini bolehlah diputuskan oleh pemerintah atau hakim perbicaraan, yang mana haruslah sesuai dengan penjenayah, kesalahan, suasana dan lain-lain faktor yang difikirkan perlu. Di dalam ketiga-tiga komponen hukuman di dalam Islam ini, terdapat 4 kesalahan di dalam enakmen hudud yang mempraktikkan hukuman mati, iaitu yang pertama, penzina muhsan. Yang kedua, perompak murabah atau hirabah, bersenjata yang merompak dan membunuh. Kesalahan burah atau pemberontak yang melancarkan perang terhadap kerajaan yang sah dan adil. Kesalahan murtad atau kesalahan keluar dari agama Islam. Bagi kesalahan penzina muhsan, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah adalah direjam dengan batu yang saiznya sederhana besar sehingga mati. Hukuman ini perlulah dilakukan di khalayak ramai secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hukuman ini bolehlah ditangguhkan sekiranya pelaku itu mengandung dan tidak berada dalam kesihatan yang baik. Pesalah juga mestilah dipakaikan pakaian yang menutup aurat dan sopan ketika hukuman rajam dilakukan. Bagi kesalahan murabah atau hirabah, pesalah yang melakukan jenayah ini adalah ditetapkan berdasarkan 2 keadaan, iaitu merompak tanpa membunuh dan merompak serta membunuh. Untuk kesalahan merompak dan membunuh, pesalah ini haruslah dihukum bunuh di khalayak ramai dan disalibkan untuk tontonan masyarakat. Namun untuk pesalah yang hanya merompak tanpa mencederakan, hukuman yang harus dijalankan adalah dipotong tangan dan kakinya secara menyilang berlawanan. Ini bermakna jika tangan kanan dipotong, maka kaki kiri akan dipotong juga. Bagi kesalahan burah atau pemberontakan, pesalah itu haruslah dibuktikan melakukan pemberontakan terhadap sesebuah kerajaan dan pemerintah yang adil dan saksama. Hal ini bertentangan sekiranya pemberontak itu dilakukan terhadap kerajaan atau pemerintah yang kejam dan menggigit.
Walaupun begitu, para ulama dan fuqaha berbeza pendapat sama ada ia di bawah takzir atau hudud. Namun, lebih ramai ulama mentakrifkan bahawa ianya di bawah jenayah hudud. Untuk kesalahan buruk ini, hukuman yang diperuntukkan adalah hukuman pancung, iaitu dipenggal kepala sehingga putus sepenuhnya di khalayak ramai. Yang keempat adalah kesalahan murtad. Bagi kesalahan ini, seseorang pelaku yang membatalkan iman dan Islamnya, yakni keluar daripada agama Islam, sama ada melalui perbuatan atau perkataan, dikira sebagai murtad. Jenayah ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar di sisi agama kerana menimbulkan sebuah penghinaan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya. Mereka yang telah dikenal pasti murtad akan dibunuh setelah diberi peluang bertaubat, dan kaedahnya juga adalah pancung, iaitu dipenggal lehernya sehingga putus sepenuhnya di khalayak ramai. Qisas. Selain 4 kesalahan di bawah enakmen hudud yang dinyatakan tadi, Islam juga memperuntukkan hukuman mati kepada kesalahan di bawah enakmen qisas. Qisas ini berfungsi sebagai pembalasan setimpal ataupun retaliation, yakni pembunuhan dengan pembunuhan atau mencederakan atau yang mana-mana sesuai dengan kesalahan pelaku kepada mangsa. Hukuman yang terkait dengan qisas ini adalah dibuktikan bersalah dan dijalankan sesuai dengan kemahuan ahli keluarga terdekat mangsa, kerana ianya adalah hak manusia kepada manusia. Namun sekiranya ahli keluarga mahu meneruskan hukuman qisas, maka cara pelaksanaan itu boleh ditentukan sama ada dengan kaedah pembunuhan atau dilakukan pesalah dengan mangsa menggunakan kaedah pancung, yang mana sama kaedah digunakan dalam memperuntukkan hukuman mati untuk hudud. Penetapan hukuman dalam Islam adalah ditetapkan bersesuaian dengan tindakan dan perbuatan seseorang itu. Di dalam konteks Islam, Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik yang mutlak terhadap hidup dan matinya seorang manusia. Tiada seorang pun yang berhak menamatkan nyawa seseorang yang lain, melainkan atau bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 33 yang bermaksud, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. bermaksud, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Namun begitu, jika diperhalusi secara menyeluruh dan teliti, pelbagai hikmah yang boleh diperolehi daripada pelaksanaan hukuman mati dalam Islam. Yang pertama, dari segi individu. Tidak dapat dinafikan sama sekali, hukuman mati di dalam Islam merupakan suatu hikmah terhadap diri individu yang melihatnya. Penyesalan yang mendalam dan keazaman yang tinggi dalam hati akan terbit supaya tidak terlibat atau melakukan kesalahan yang terkait hukuman tersebut. Hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam perkara terkait hudud dan qisas ini sudah tentu mendekatkan lagi hamba yang melihat kepada Allah dan menjadikan individu itu lebih jujur, tulus sebelum melakukan kesalahan. Ini menjadikan seseorang individu itu lebih tinggi takwanya kepada Allah kerana memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan walaupun tiada penguasaan manusia untuk mengambil tindakan. Selain itu, terdapat ulama dan fuqaha yang menyatakan bahawa individu yang telah dilaksanakan hukuman hudud, qisas atau takzir di dunia ini akan diberi pengampunan di akhirat dan tidak akan diseksa lagi kerana dosa yang dilakukannya itu di dunia. Dari segi masyarakat, di antara syarat yang terutama dalam pelaksanaan hukuman mati dalam Islam adalah tempat pelaksanaan mestilah di hadapan khalayak ramai atau lebih tepat di kalangan masyarakat Islam yang lain. Hal ini tidak lain adalah kerana hukuman di dalam Islam objektifnya bersifat mengajar dan memberi manfaat. Masyarakat yang melihat hukuman ini akan mengambil ibrah
dan menjadi sebuah masyarakat yang aman dan tenteram. Selain itu, masyarakat bukan Islam juga akan melihat terikan kepada agama Islam kerana masyarakat Islam yang mengambil ibrah dari hukuman ini secara langsung akan menjadi masyarakat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Perkara ini juga secara tidak langsung menjadikan masyarakat bukan Islam melihat Islam ini sebuah agama yang berhikmah, selamat dan mementingkan keamanan serta keharmonian. Maka pada akhirnya, tidak mustahilah mereka akan mendekati dengan lebih dekat agama Islam dan turut bersama menjadi penganut dan masyarakat Islam. Mana-mana kerajaan dan negara yang melaksanakan hukuman mati dalam Islam atau hukuman Islam secara keseluruhannya akan menjadi sebuah tajdid atau proses mendidik rakyat kepada sebuah negara yang mempunyai rakyat yang patuh kepada undang-undang. Hal ini kerana kesalahan yang dinatakan dalam perundangan Islam adalah kesalahan yang umum, di mana ianya adalah kesalahan yang biasa dan dilakukan oleh manusia secara amnya. Oleh itu, pembangunan sosial sebuah negara itu juga akan menjadi lebih berjaya dan kadar jenayah dan modal insan yang cemerlang dapat dilahirkan untuk sebuah negara yang cemerlang. Tambahan lagi, ekonomi yang lebih pesat membangun juga akan dapat dilihat apabila negara yang mempunyai kadar jenayah yang rendah dan aman sudah tentunya menarik pelabur-pelabur dari luar untuk melabur di negara tersebut. Perkara ini akan menjadikan negara itu sebuah negara yang aman, makmur dan juga maju. Kesimpulan, kertas kerja ini telah mengambil kira falsafah moral dalam pemansuhan hukuman mati dari sudut falsafah barat dan juga rasional hukuman mati dari sudut falsafah Islam. Penilaian yang kritis telah dilakukan terhadap falsafah yang mendasari gerakan pemansuhan ini dari kedua sudut falsafah moral liberal barat dan falsafah moral Islam. Dapat diperhatikan falsafah moral yang digunakan untuk mendukung agenda pemansuhan hukuman mati ini adalah berdasarkan akal semata-mata dan ini menjadikannya anjal. Ianya anjal kerana prinsip-prinsip yang diketengahkan seperti kebebasan, keadilan dan hak untuk hidup adalah prinsip-prinsip yang kulit yang intinya dibentuk oleh cita rasa ideologi yang dominan dalam masyarakat secara global. Oleh itu, kerana terdapat diperhatikan prinsip-prinsip yang sama juga boleh digunakan untuk menyanggah hujah-hujah yang mempersoalkan inti prinsip tersebut. Ini berbeza dengan falsafah moral hukuman mati dalam Islam yang prinsipnya dan definisinya adalah jauh lebih tahan lasak. Ini kerana falsafah moral dalam Islam didasari oleh panduan wahyu dari Tuhan yang Maha Mengetahui dan di luar jangkaan akal manusia. Oleh sebab itu, ianya tidak terlalu mudah dilentur, meskipun cita rasa manusia adalah lain. Walaupun terdapat cubaan untuk menafsir semula syariat secara salah mengikut konteks moden. Akhirnya, cadangan yang boleh diutarakan adalah fokus kertas kerja ini adalah dalam menilai asas falsafah moral dalam hujah pemansuhan hukuman mati. Justru, cadangan yang dibuat juga adalah terhad kepada isu pokok dan bukan cara pelaksanaannya. Antara perkara yang boleh dilakukan dalam menangani isu pokok dalam isu hukuman mati ini adalah yang pertama, mengkaji cara meningkatkan tahap sosioekonomi golongan yang terpencil. Yang kedua, mengkaji cara meningkatkan tahap pendidikan golongan yang terpencil. Yang ketiga, mengkaji cara mengurangkan tahap pengangguran. Yang keempat, mengkaji kebaikan dan cara melaksanakan bantuan kesihatan mental. Yang kelima, mengkaji cara meningkatkan keberkesanan bantuan pemulihan dadah dan kesedaran bahaya dadah. Yang keenam, mengkaji kebaikan dan cara pelaksanaan pencegahan jenayah komuniti. Ketujuh, mengkaji kelemahan sistem perundangan dan penyelesaiannya. Dengan melaksanakan penambahbaikan seperti di atas, maka isu pokok akan dapat diselesaikan dan nilai moral dalam pelaksanaan hukuman mati akan lebih mudah untuk dinilai secara objektif.